Berita Al-Hijrah 1 Ogos 22 Zulhijjah, penurai getah rogol adik ipar OKU. Juga sistem vaksinasi walk-in diperluas seluruh negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Ardi Herman Marzi. Seorang penurai getah mengaku bersalah di Mahkamah Session Pasir Mas hari ini terhadap 4 pertuduhan merogol adik iparnya yang juga orang kurang upaya OKU Mental pada 2018 dan Julai tahun ini. Pengakuan itu dibuat tertuduh berusia 54 tahun di hadapan Hakim Badrul Munir Muhammad Hamdi. Mengikut pertuduhan pertama, dia didakwa merogol adik iparnya yang ketika kejadian pada 2018 berusia 15 tahun dan mengetahui tentang kecacatan mental mangsa di sebuah rumah di Tanah Merah. Pertuduhan kedua hingga keempat, lelaki itu didakwa merogol mangsa sama yang kini berusia 18 tahun pada Julai tahun ini. Kesalahan itu dilakukan di kawasan Semak berhampiran sebuah rumah pada 1, 2 Julai dan 7 Julai lepas. 4 dakwaan itu tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376-2-K Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara minimum 10 tahun sehingga 30 tahun dan boleh dikenakan sebatan. Tertuduh yang tidak diwakili peguam bela menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamah untuk memberi jaminan kepadanya atau sebaliknya. Namun mahkamah tidak menawarkan sebarang jaminan kepadanya dan menetapkan 15 Ogos ini sebagai tarikh untuk jatuh hukum. Di Ibu Negara, seorang pemandu ditemui rentung selepas kenderaan yang dipandunya terbabas dan terbakar. Kejadian berlaku sebelum susu masuk ke Istana Negara, Jalan Tuanku Abdul Halim, Kuala Lumpur awal pagi tadi. Pusat Gerakan Operasi Kuala Lumpur terima panggilan kecemasan melalui talian MERS 999 pada jam 5.40 pagi dan terus menghantar jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Sri Hartamas ke lokasi kejadian. Komando Operasi Penguasa Bomba Kanan 2 Zainal Abidin Yusof berkata sebaik jentera tiba di lokasi kejadian, pihaknya mendapati api masih marak. Kebakaran dilaporkan berpunca daripada kemalangan melanggar tiang lampu. Peratusan kebakaran sebanyak 100% dan mangsa yang berusia 30 tahun masih berada di bahagian tempat pemandu. Api berjaya dikawal dan dipadamkan sepenuhnya kira-kira jam 6.09 pagi. Mayat dibawa ke Hospital Kuala Lumpur untuk dibedah siasat. Baik, sistem vaksinasi secara walk-in akan diperluaskan ke semua negeri dalam masa terdekat. Namun menurut Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan atau PIK, Khairi Jamaluddin Abu Bakar, usaha berkenaan akan memberi keutamaan pemberian vaksin kepada warga emas. Kita akan buat pengumuman dari masa ke semasa berkenaan dengan walk-in. Banyak juga bergantung kepada kedudukan bekalan vaksin kita. Cuma di kebanyakan negeri kita akan umumkan walk-in untuk warga emas. Ya. Mungkin saya rasa hampir semua negeri akan dapat memberi kemudahan walk-in bagi warga emas dalam masa yang terdekat. Kita akan umumkan esok nanti. Beliau berkata demikian selepas melawat Pusat Pemberian Vaksin PPV bergerak Kampung Orang Asli Batu Peti Jempol. Dalam pada itu jelas Khairi Jamaluddin, setakat hari ini 59% daripada penduduk dewasa Malaysia telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin, manakala 29% telah lengkap menerima 2 dos vaksin COVID-19. Sementara itu, kira-kira 85,000 guru di seluruh negara yang masih belum menerima suntikan vaksin COVID-19 akan menerimanya sebelum sesi persekolahan dibuka secara berperingkat September ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata pihaknya akan memastikan kesemua guru mendapat suntikan berkenaan bagi mencapai imuniti kelompok di kawasan sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia telah pun menghantar senarai guru-guru yang perlu disuntik. Dan kita telah membuat keputusan untuk bekerja keras
memberi suntikan kepada senarai nama yang telah diberikan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia kepada CITF ataupun KKM. Beliau ditemui media selepas meninjau program outreach vaksinasi bersama IJN di Dewan Semanggar, Kota Tinggi Johor. Jelasnya, selain guru, anggota kumpulan pelaksana dan perkhidmatan sokongan termasuk pengendali kantin sekolah, pemandu bas serta pengawal keselamatan juga akan menerima suntikan vaksin. Setakat ini, seramai 326,998 guru telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin, manakala 215,999 lagi telah lengkap menerima 2 dos. Penurunan paras antibodi terhadap COVID-19 dalam tempoh tertentu bukan perkara baru dan mengejutkan. Pakar Perubatan Penyakit Berjangkit UiTM Private Specialist Centre UPSC, Dr. Yazli Yuhana berkata paras antibodi sukar bertahan lama disebabkan perubahan bentuk dan mutasi virus COVID-19 itu sendiri. Sebab itulah kita, contohnya untuk influenza, setiap tahun kita disarankan untuk vaksin kepada influenza. Sebab setiap tahun influenza berubah-ubah dia punya perangai dan bentuk. Coronavirus pun tak mustahil akan jadi macam tu juga, sebab kita tahu antibodi tu memang tak tahan lama daripada vaksin ataupun daripada dapat COVID-19 tu sendiri. Tambahnya, paras antibodi terhadap COVID-19 meningkat sehingga tempoh 6 bulan selepas suntikan lengkap vaksinasi dan selepas itu kadarnya akan menurun. Jelasnya lagi, tempoh ketahanan antibodi tersebut sukar dijangka kerana COVID-19 merupakan coronavirus baru dan berbeza dengan virus sebelumnya seperti SARS dan MERS. Justru suntikan penggalak vaksin atau booster dapat membuatkan antibodi sedia ada akan bertahan lebih lama. Bila kita ambil booster vaksin ini, maksudnya selepas dah habis 2 suntikan, kita dapatkan lagi booster vaksin, akan menyebabkan antibodi yang dah ada dalam badan kita tak terus tidur. Okey, dia terus diingatkan, dia terus di warning supaya kalau ada COVID-19 dia bangun dan terus lawan. Okey, supaya antibodi itu bertahan lebih lama. Itu konsep booster lah. Jelasnya, selain suntikan imunisasi dan penggalak vaksin atau booster, langkah pencegahan juga amat diperlukan seperti pemakaian pelitup muka dan penjarakan fizikal. Sementara itu, pakar virologi Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Madya Dr. Yahya Mat Arif berpandangan Malaysia tidak perlu terburu-buru untuk memberikan dos penggalak kepada setiap individu. Sebaliknya, perlu fokus dalam mempercepatkan pemberian 2 dos vaksin bagi mewujudkan imuniti kelompok dan ia dilihat sudah cukup memberi keberkesanan tinggi dalam melindungi diri daripada virus COVID-19. Jelasnya, masyarakat perlu faham bahawa vaksin-vaksin yang digunakan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan sudah terbukti dalam melawan virus tersebut meskipun ia telah bermutasi. Walaupun ia melibatkan varian Delta, Alpha dan Beta yang bermutasi, tetapi ianya tidaklah sehingga menjejaskan keberkesanan vaksin sedia ada sehingga ke tahap yang tidak dapat memberikan perlindungan. Jadi ini yang perlu kita fokuskan, iaitu memberikan seramai mungkin rakyat kita supaya mendapat 2 dos lengkap yang diperlukan untuk melindungi kita daripada COVID-19 ini. Tambahnya, dengan mempercepatkan pemberian dos vaksin yang lengkap, kita boleh menjadi benteng perlindungan kepada golongan yang tidak boleh mendapatkan suntikan vaksin seperti kanak-kanak yang berusia 12 tahun ke bawah. Dalam pada itu, jelasnya sekiranya pemberian dos penggalak perlu dijalankan, ia tidak boleh diberikan dalam masa terdekat, tetapi ia perlu dilaksanakan selepas 6 atau 9 bulan setelah lengkap 2 dos vaksin. Namun katanya dos penggalak hanya akan diberikan sekiranya ada keperluan sahaja. Sementara itu, bagi menjawab persoalan sama ada penggunaan kaedah heterologi iaitu campuran vaksin atau menggunakan jenis vaksin sama, mana yang lebih baik, ini jawapan beliau. Sama ada kita nak menggunakan dos campuran ataupun dos daripada jenis yang sama, pada saya itu tidaklah menjadi satu isu besar kerana yang pentingnya adalah
untuk memastikan bahawa perlindungan yang diberi itu adalah yang paling optimum. Tetapi pada pandangan peribadi saya, dos campuran ada kelebihannya kerana setiap vaksin yang dibangunkan adalah berbeza. Maka kita mengambil kelebihan ataupun perbezaan ini akan memberikan kita kelebihan yang lebih. Jelasnya berkemungkinan jenis vaksin yang berbeza itu dapat bersama-sama membantu dalam melawan pelbagai jenis varian COVID-19 yang sedia ada mahupun varian-varian lain di masa hadapan. Walau bagaimanapun, Profesor Madya Dr. Yahya mengingatkan supaya keputusan tersebut perlu dibuat berdasarkan laporan kajian negara lain yang sudah melaksanakan kaedah heterologi terbabit seperti Kanada, Korea Selatan dan Thailand. Selepas ini, takut jarum, keluarga pujuk warga emas cucuk vaksin. Baik, masih bersama Berita Al-Hijrah. Penangguhan mesyuarat khas Dewan Rakyat dibuat atas nasihat Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah selepas penilaian risiko dibuat berikutan peningkatan kes COVID-19 di Parlimen sejak Isnin lepas. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata sehingga petang Khamis, lebih 70 kes positif COVID-19 dikesan hasil saringan dilakukan membabitkan ahli Parlimen dan pengiring mereka yang juga kontak rapat. Dalam masa 4 hari itu berlaku lagi peningkatan. Daripada Monday sampai Thursday, berlaku peningkatan yang saya tak faham berapa belas. Ada berbelas-belas, saya tak dapat detailnya. Sebab itulah akhirnya DG Kesihatan, kerana Akta 342 di bawah DG Kesihatan. Jadi DG Kesihatan, KP Kesihatan mengeluarkan arahan menasihatkan Parlimen supaya menangguhkan. Jadi kita ikutlah. Ini soal nyawa. Ini soal nyawa. Tambah beliau, sebelum persidangan bermula, mesyuarat khas dihadiri Speaker Dewan Rakyat termasuk wakil-wakil parti telah diadakan sebelum menerima nasihat ditangguhkan oleh Kementerian Kesihatan. Bagaimanapun ia tetap diteruskan namun dengan 2 syarat. Dan nasihat daripada KP Kesihatan Tan Sri Hisham iaitu 2. Yang pertama, Parlimen perlu ditangguhkan kerana kebimbangan yang kes dah tinggi di Parlimen. Dan yang kedua, kalau boleh dikurangkan masa perbahasan, iaitu sehingga pukul 2 petang dan dikurangkan jumlah yang masuk ke dalam Parlimen, maksimum 80. Tapi perkara itu tidak dilakukan, ya, orang ignore saja. Dan salah satu apa yang dikatakan oleh pembangkang adalah kita tak tahu lagi. You punya pandangan takut berlaku peningkatan kes, takut. Belum berlaku lagi. Kita cubalah dulu. Kita bersidanglah dulu. Jadi, akhirnya persidangan dilakukan juga. Walaupun sudah nampak bahawa mungkin akan berlaku peningkatan kes. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bakul makanan kepada 4 wakil kampung di Masjid Kampung Caruk Puting, Bera. Terdahulu sidang Parlimen yang dijadualkan bersambung esok terpaksa ditangguhkan sehingga suatu tarikh yang akan ditetapkan kelak. Ekoran peningkatan mendadak kes COVID-19 di Dewan Rakyat sepanjang minggu ini. Takut dengan jarum serta mendengar cerita negatif tentang vaksin COVID-19 selain mengidap penyakit kronik. Itu antara faktor seorang warga emas di Pulau Redang risau untuk mengambil suntikan itu. Bagaimanapun, setelah diberi penerangan oleh pasukan kesihatan, ia berjaya meyakinkan warga emas yang berusia 75 tahun itu untuk menerima suntikan imunisasi tersebut. Menurut Kemala Cik Emong yang menghidapi penyakit kencing manis dan darah tinggi, beliau pada mulanya bimbang akan menerima kesan sampingan sebaik mendapat vaksin. Jarum tu, kita takut sakit je cocok jarum tu. Badan hadut cocok semua. Ha. Cocok adik sakit tak? Ha? Cocok adik sakit tak? Berasalah sakit. Berasa macam seremuk itulah. Rasa macam kecil semut gatal itu. Ni berasa dah. Menantunya Mazika Hussein berkata melihat perkembangan terkini kes dengan pelbagai varian merisaukan hatinya setiap kali memikirkan ibu mentuanya itu.
Menurutnya, walaupun warga emas berkenaan hanya berada di rumah, namun dia tetap bimbang kerana ahli keluarga yang lain turut melakukan urusan di luar. Sebab nyakit ni kalau menikah, kita bimbang juga sebab kita duk pergi mari dengan motok dia ke tua dah. Dia mudahlah kena nyakit kalau kita rapat-rapat dengan dia. Lepas tu ya kita ambil itu. Suruh cocok tu. Gitulah. Dia tak ambil sebab kadang-kadang dia dengar orang-orang ada cakap-cakap apa ni lah. Cakap ni kata lepas cocok ni ada pesang lah, apalah, gitulah. Lepas tu dia tak ambil. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Rakit Bazlan Abdul Rahman berkata pihaknya mengambil inisiatif untuk melakukan suntikan dari rumah memandangkan golongan berkenaan antara yang berisiko. Tambahnya, ia bagi memastikan penduduk di pulau itu menerima suntikan berkenaan sekaligus dilindungi sekiranya sektor pelancongan dibuka kelak. Walaupun pada peringkat awal ada juga sebahagian daripada mereka yang tidak mahu menerima suntikan kerana mendengar wera-wera yang tidak baik, tidak bagus ini, tetapi walau bagaimanapun apabila KKM memberi penjelasan, memberi penerangan, kesemua 13 orang ini mendapatkan suntikan. Terdahulu, lebih 1,000 penduduk termasuk pemain industri pelancongan di Pulau Redang mula menerima suntikan vaksin COVID-19 melalui program outreach vaksinasi. Pemilihan Kerajaan Negeri Kedah menjadikan Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah atau UniShams sebagai pusat pemberian vaksin PPV ketiga di daerah Baling memberi kelegaan kepada lebih 20,000 penduduk di sekitar Kuala Ketil. Pegawai daerah Baling, Muhammad Shah dan Abdullah berkata PPV baru itu dijangka dapat memberi suntikan kepada 600 ke 1,000 orang setiap hari dan ia mampu mencapai sasaran seramai 40% penduduk lengkap divaksinasi menjelang akhir Oktober ini. Menurut Muhammad Syahdan, sebelum ini penduduk di Kuala Ketil yang juga terletak dalam daerah Baling menghadapi kesukaran pergi ke PPV yang terletak agak jauh daripada kawasan mereka. Sehubungan itu, dengan adanya PPV di UniShams, ia dapat membantu penduduk mendapatkan suntikan lengkap vaksin di daerah berkenaan sekaligus mewujudkan imuniti kelompok di sana. Pada hari ini, seramai 78,000 penduduk Baling telah pun mendaftar untuk menerima vaksin daripada 106,000 yang sepatutnya bersamaan dengan 73.5%, dan kita akan terus menggerakkan aktiviti untuk mempergiatkan usaha-usaha meningkatkan jumlah penduduk Baling mendaftar untuk divaksinkan. Sementara itu, Naib Chancellor UniShams, Profesor Dr. Asmadi Muhammad Naim menyambut baik inisiatif Kerajaan Negeri memilih UniShams menjadi salah satu lokasi memberi perkhidmatan kepada rakyat dalam usaha memerangi pandemik itu. Kita harapkan dengan keluasan kampus UniShams yang ada ini dan bangunan yang sesuai untuk jadikan pusat vaksin dapat membantulah hasrat kerajaan negeri dan juga hasrat pegawai daerah Baling juga untuk memastikan masyarakat Baling mendapat perlindungan dengan sesegera mungkin. Selain bilik suntikan, PPV UniShams turut menyediakan kemudahan lengkap lain seperti ruang menunggu, surau dan tandas yang selesa. Kalau buat masalah memang senang lah, dekat kan. Orang ni ramai. Jadi kalau buat Bali, orang sini nak pergi macam mana jauh kan. Macam Bukit Selambau pun nak pergi Bali jauh. Macam belah-belah Sedim pun nak pergi Bali jauh kan. Sini dia buat Kuala Ketil ni memang senang, dekat kat UniShare ni kan. Senang. Ada kemudahan mereka lah. InsyaAllah, Alhamdulillah, saya pun ada teringin nak pergi Mekah lah, umrah dulu kan. Tapi dah dapat cucuk ni kan, okey Alhamdulillah. Lega nanti hingga dos 2 kan okey kan. Sehingga hari ini, seramai 33,000 penduduk di Baling sudah menerima dos pertama, manakala 55,000 lagi telah lengkap 2 dos. Program bantuan dana perlu dan dana pelajar Yayasan Wakaf Malaysia YWM diteruskan. Kali ini RM103,500 lagi diagihkan kepada golongan yang terjejas akibat COVID-19 di sekitar Johor. Sumbangan itu juga turut disertai dana tabung musaadah JAKIM YWM.
Daripada jumlah tersebut, RM43,500 adalah daripada dana perlu dan dana pelajar YWM, manakala RM60,000 lagi daripada dana tabung musaadah JAKIM YWM. Sementara itu, menerusi dana perlu YWM, sebanyak 352 penerima yang terdiri daripada pengusaha bas dan van sekolah, peladang, peniaga kecil dan komuniti kampung daripada golongan B40 telah mendapat sumbangan pek makanan. Bagi dana pelajar pula, YWM menyediakan 32 unit tablet untuk diberikan kepada individu serta 3 buah sekolah iaitu SKLKTP Tenang, SK Labis dan SK Sri Labis di mana masing-masing mendapat sebanyak 10 buah tablet. Orang ramai yang ingin menjadi sebahagian daripada penyumbang program dana pelajar boleh layari laman web www.ywm.gov.my palang wakaf online dan memilih sijil wakaf tunai pendidikan untuk berwakaf. Manakala bagi dana perlu pula boleh salurkan sumbangan ke akaun CIMB Islamic Bank Berhad 8602 218186. Bincang Niaga Bangkit bersama TV Al-Hijrah kembali lagi 10 Ogos ini. Jadi kami sediakan ruang promosi produk dan perkhidmatan anda dengan pakej mampu milik agar anda kekal bersaing dengan berani. Slot adalah terhad. Jadi rebutlah peluang bermula 10 Ogos ini bersama Bincang Niaga Bangkit bersama TV Al-Hijrah. Kekalkan perniagaan, terus bina keyakinan pelanggan. Daftar sekarang di laman web tertera atau hubungi nombor media strategis TV Al-Hijrah yang tertera untuk keterangan lanjut. Seketika nanti kebakaran di Turki, Erdogan isytihar zon bencana. Bincang Niaga Bangkit bersama TV Al-Hijrah kembali lagi mencetus semangat usahawan untuk terus bangkit bersama kami. Kami sediakan ruang promosi produk dan perkhidmatan anda dengan pakej mampu milik agar anda kekal bersaing dengan berani. Slot terhad, masa terhad, rebutlah peluang ini, kekalkan perniagaan, terus bina keyakinan pelanggan. Daftar dan hubungi media strategis TV Al-Hijrah untuk keterangan lanjut. Baik, laporan luar negara. 2 juta remaja 12 hingga 17 tahun di Kemboja mula disuntik vaksin COVID-19 hari ini. Suntikan itu diberikan kepada remaja di ibu negara Phnom Penh dan 3 wilayah paling terjejas lain. Selain Phnom Penh, vaksin turut diberikan kepada remaja di wilayah Kandal, Koh Kong dan Priah Sihanouk. Menurut Kerajaan Kemboja, langkah memberikan suntikan vaksin kepada remaja itu bertujuan memastikan imuniti kelompok dapat dicapai segera. Kesemua remaja tersebut diberi suntikan vaksin Sinovac keluaran China. Seperti negara jiran lain di Asia Tenggara, Kemboja turut mengalami peningkatan drastik COVID-19 berikutan varian Delta. Setakat ini, Kemboja berjaya memvaksinkan 7 juta daripada 10 juta rakyatnya yang layak menerima vaksin COVID-19. Selain Kemboja, beberapa negara Eropah iaitu Denmark, Perancis dan Lithuania telah mula menyuntik vaksin kepada remaja. Baik, perkembangan kebakaran hutan di selatan Turki. Presiden Recep Tayyip Erdogan mengisytiharkan kawasan yang terjejas akibat kebakaran itu sebagai zon bencana. Kebakaran hutan yang masuk hari keempat itu masih belum menunjukkan tanda akan reda. Jumlah kematian pula meningkat kepada 6 nyawa. Anggota bomba mengusahakan pelbagai ikhtiar untuk memadamkan kebakaran termasuk menggunakan helikopter dan pesawat hasil bantuan Rusia. Kebakaran hutan yang tercetus Rabu lalu itu turut telah mencederakan lebih 300 mangsa. Selain memaksa penduduk di kawasan berkenaan termasuk penghuni resort dan hotel dipindahkan. Menurut Menteri Agrikultur dan Perhutanan Turki, ketika ini masih ada 10 titik panas yang aktif manakala 88 lagi titik panas telah berjaya dipadamkan. Sekumpulan pakar arkeologi Maghribi berjaya menemui tapak purba zaman batu yang dianggarkan berusia 1.3 juta tahun lalu. Ia sekaligus menjadi penemuan arkeologi zaman batu tertua di Afrika Utara.
Tapak purba itu berjaya dijumpai di pinggir bandar Casablanca. Ia hasil usaha 17 ahli arkeologi dari Maghribi, Perancis dan Itali menerusi program Prasejarah Casablanca. Menurut pakar arkeologi, tapak zaman batu itu menjadi pusat penghasilan kapak dari batu yang digunakan manusia 1.3 juta tahun lalu. Penemuan ini adalah amat signifikan dalam dunia arkeologi. Ini kerana sebelum ini, tamadun industri peralatan zaman batu Australia di Maghribi dianggarkan 700,000 tahun lalu. Namun dengan penemuan terbaru ini, terbukti ia bermula ratusan ribu tahun lebih awal. Ia sekaligus membuktikan permulaan tamadun Australia di Maghribi hampir sama dengan tamadun itu di selatan dan timur Afrika. Baik, aksi ngeri pasukan penyelamat India membawa mangsa yang cedera menyeberangi Sungai Dras mendapat pujian warga net. Dalam misi menyelamat tersebut, mereka hanya menggunakan tangga besi sebagai laluan selepas jambatan di sungai tersebut runtuh akibat banjir kilat. Kejadian yang berlaku di Sungai Jahalman Nallah di daerah Lahaul itu menyaksikan beberapa petugas keselamatan serta orang kampung mempertaruhkan nyawa dalam membawa orang cedera untuk ke seberang sungai. Situasi menjadi lebih getir kerana mereka terpaksa berdepan dengan arus sungai yang deras dan mungkin membahayakan nyawa mereka sendiri. Kejadian banjir kilat tersebut telah mengakibatkan 3 lebuh raya di kawasan sekitar ditutup. Sementara itu, di daerah Sirmaur, sebanyak 707 lebuh raya ditutup susulan berlaku kejadian tanah runtuh di lereng jalan dan telah memusnahkan jalan raya tersebut. Baik, laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah untuk malam ini. Sebelum itu, jangan lupa jam 8.45 malam nanti, Globe Al-Hijrah bersiaran bersama Zaim Zamani. Jadi sekian berita Al-Hijrah. Saya Adi Rahman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.